dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Ahmad Alif Perkara, berumur 20 tahun dan berasal daripada Kod Lanas, Sekretariat Kelantan. Merupakan anak ketiga daripada 5 orang adik-beradik dan merupakan salah seorang pelajar lepasan Sekolah Menengah Kebangsaan Kod Lanas. Kini merupakan seorang pelajar Modul 1 program 4 semester di Kolej Matrikulasi Kelantan. Pencapaian yang telah saya capai semasa belajar di sekolah menengah ialah saya pernah mengikuti kursus kepimpinan. Selain itu, saya juga pernah menyertai kuis kimia pada peringkat kebangsaan. Saya memperoleh keputusan 2A, 6B, 2C dalam peperiksaan SPM. Kekuatan yang dapat saya lihat dalam diri saya ialah saya merupakan seorang yang berdisiplin dan mempunyai komitmen yang tinggi. Dalam melakukan apa-apa pekerjaan, saya mudah bersosial dan kemahiran saya ialah saya dapat berkomunikasi dalam 3 bahasa, iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Jepun. Saya mempunyai pengalaman bekerja membaiki peralatan elektronik. Misi saya pula untuk menjadi jurutera perisian software engineering. Misi saya pula untuk mencapai visi saya sebelum saya berumur 28 tahun. Beasiswa yang ingin saya pohon ialah beasiswa Majlis Amanah Rakyat atau MARA. Saya ingin memohon beasiswa ini untuk menampung kos pengajian saya di peringkat universiti. Saya percaya bahawa beasiswa ini akan membantu meringankan beban saya untuk terus menimba ilmu dan pengalaman untuk mencapai cita-cita saya. Berbalik kepada isu yang akan saya bentangkan, iaitu kehidupan bersosial. Kehidupan bersosial membawa masa aktiviti yang melibatkan pergaulan bersama masyarakat atau dalam bahasa sainsnya pula membawa masa interaksi atau perhubungan antara dua atau lebih individu. Kehidupan bersosial memberikan banyak kelebihan. Antaranya ialah dari segi kesihatan mental dan emosi, di mana kita dapat berbicara dan meluahkan perasaan kepada sahabat sekiranya kita mempunyai masalah. Ia dapat sekaligus membantu mengurangkan stres. Selain itu, kita juga dapat bergantung kepada orang lain ketika kita melakukan sesuatu tugasan. Tindakan ini dapat membantu meringankan beban yang ditanggung. Kita juga dapat membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan potensi kerjaya melalui jaringan kenalan yang kita miliki. Pelbagai cara dapat dilakukan untuk membina kemahiran bersosial ini. Antaranya ialah dengan menggunakan pandangan mata ketika bertutur, menjaga nada suara sesuai mengikut keadaan, menggunakan bahasa badan untuk memberikan gambaran yang jelas, dan mendengar secara aktif dan berbicara secara tegas tetapi bukan agresif yang bermaksud tidak mengganggu ketika sahabat berbicara. Kesimpulannya, kemahiran bersosial adalah satu aset penting ditambah pula dengan isu terkini iaitu penularan wabak COVID-19 di mana masyarakat terpaksa menjaga jarak antara satu sama lain. Kenaikan kes mendadak di negara kita juga telah memaksa kerajaan untuk mengambil inisiatif untuk menjalankan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP. Walaupun sukar, kita masih perlu menjalani kehidupan sehari kita berlandaskan dengan norma baharu yang ditetapkan oleh kerajaan. Kita masih perlu bersosial antara satu sama lain secara online ataupun secara bersemuka dengan mengikut SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Di samping dengan pelbagai jenis app baharu yang bertujuan untuk perhubungan telah dicipta, masyarakat perlulah menyesuaikan diri dengan kaedah bersosial baru ini. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nursyahida binti Ibrahim, berumur 20 tahun. Saya dilahirkan pada 28 Jun 2001 dan berasal dari Kuala Kerai, Kelantan. Saya merupakan anak yang ke-6 dari 7 orang adik-beradik. Saya merupakan seorang pelajar lepasan SPM di Sekolah Menengah Kebangsaan Kebang dan kini merupakan pelajar sains Modul 1 program 4 semester di Kolej Matrikulasi Kelantan. Antara sumbangan saya di sekolah ialah saya merupakan Ketua Biro Disiplin dan Setiausaha Pengawas Kooperasi Sekolah. Beasiswa yang saya ingin mohon ialah beasiswa Majlis Amanah Rakyat iaitu MARA, kerana dengan memohon beasiswa saya dapat meringankan beban keluarga dan dapat menampung kos sara hidup saya sebagai seorang pelajar. Saya akan melaksanakan tugas dengan bersungguh-sungguh dan menepati masa serta berdisiplin sekiranya pihak beasiswa memilih saya. Di sini saya ingin menyatakan salah satu kes yang sering kali berlaku di Malaysia iaitu kes penderaan kanak-kanak.
Penderaan kanak-kanak merupakan satu pencabulan atau pelanggaran yang serius yang harus dititikberatkan dalam kalangan ibu bapa dan masyarakat terhadap hak kanak-kanak. Terdapat 4 jenis penderaan kanak-kanak iaitu penderaan fizikal, emosi, seksual dan pengabaian. Mengikut statistik, laporan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia di bawah Dasar Perlindungan Kanak-Kanak Negara bahawa kes penderaan kanak-kanak mempunyai jumlah peningkatan setiap tahun, terutamanya bermula daripada tahun 2013 hingga 2017 iaitu dengan jumlah peningkatan sebanyak 5,537 kes. Institusi keluarga yang bermasalah merupakan satu perkara yang boleh membawa kepada faktor berlakunya penderaan kanak-kanak. Antaranya ialah masalah kewangan, tekanan di tempat kerja dan kurang pengetahuan agama. Apabila perkara sebegini berlaku, golongan yang paling lemahlah iaitu kanak-kanak yang menjadi masa untuk melepaskan geram, marah dan juga diabaikan sehingga anak-anak merasakan mereka mendapat kurang kasih sayang dari kedua ibu bapa mereka. Hukuman penderaan kanak-kanak di bawah Akta Kanak-Kanak iaitu Akta 611 dengan bayaran denda tidak melebihi RM15,000 atau hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 20 tahun atau kedua-duanya mengikut kesalahan yang dilakukan. Secara tuntasnya, pihak autoriti haruslah mengambil tindakan dan memperketatkan undang-undang agar kes penderaan dapat dibendung serta hak kanak-kanak dapat dilindungi kerana kanak-kanak merupakan aset negara yang paling penting terhadap negara dan masyarakat dalam menentukan corak pembangunan negara pada masa hadapan. Selain itu, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat perlu mempertingkatkan khusus keibubapaan di seluruh negara supaya dapat memberikan kesedaran kepada mereka bahawa kanak-kanak merupakan anugerah istimewa dalam sesebuah institusi keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Dahlia binti Muhammad Johani. Saya berumur 20 tahun dan dilahirkan pada 10 Disember 2001. Saya merupakan anak keempat dari 6 orang adik-beradik. Saya berasal dari Kuala Krai, Kelantan. Misi saya adalah dapat mencalonkan tanggungjawab sebagai pelajar dan anak dengan baik. Visi saya pula ingin menjadi insan yang berjaya dari aspek sosial dan akademik. Saya merupakan pelajar lepasan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Latlo dan kini melanjutkan pelajaran di Kolej Matrikulasi Kelantan sebagai pelajar Sains Modul 1 Sistem 4 Semester. Semasa di sekolah menengah, saya memegang jawatan sebagai penolong ketua pengawas. Manakala di Kolej Matrikulasi pula, saya merupakan Biro Dokumentasi Kelab Nafas. Antara pencapaian yang pernah saya capai ialah saya pernah dinobatkan sebagai tokoh pengacara majlis peringkat SMK Latlo dan saya juga turut menyertai kuis kimia peringkat kebangsaan pada tahun 2020. Selain itu, saya juga menyertai forum remaja peringkat daerah. Saya ingin memohon beasiswa Majlis Amanah Rakyat atau dikenali sebagai beasiswa MARA. Hal ini kerana saya ingin meringankan beban keluarga serta supaya kos pembelajaran pengajian saya dapat diuruskan dengan baik. Bagi memastikan pihak beasiswa memilih saya akan belajar bersungguh-sungguh dan mendapatkan keputusan yang cemerlang dalam setiap subjek yang saya pelajari. Bidang yang ingin saya ceburi adalah Fakulti Sains Sosial iaitu Psikologi. Isu semasa yang ingin saya kupas ialah sumbang mahram. Sumbang mahram adalah jenis hubungan antara mereka yang mempunyai hubungan tali persaudaraan atau perkahwinan antara mereka adalah tidak sah di sisi undang-undang atau dilarang oleh adat resam. Contohnya, hubungan jenis antara remaja dengan ibu bapa mereka, adik-beradik, ibu bapa saudara dan sebagainya. Dengan peningkatan kadar penceraian, lebih ramai kanak-kanak terdedah kepada risiko yang lebih tinggi bagi mengalami sumbang mahram. Antara faktor berlakunya sumbang mahram adalah kurang didikan agama dan iman yang lemah. Secara umumnya, pelaku sumbang mahram mengetahui hakikat bahawa perlakuan ini merupakan satu dosa besar. Akan tetapi disebabkan iman yang lemah dan keinginan seks yang tinggi menyebabkan berlakunya hal ini.
Misalnya, bapa yang sanggup merogol anaknya sendiri tanpa belas kasihan tidak ubah seperti haruan makan anak. Faktor yang lain adalah bahan lucah. Kemasukan bahan lucah dalam pasaran tempatan mendedahkan perkara yang tidak sepatutnya kepada masyarakat, terutamanya para remaja. Ini menyebabkan mereka menjalani kehidupan yang sangat berbeza. Nafsu mereka dilonjak-lonjak sedangkan mereka tiada tempat yang sah untuk melampiaskannya. Kesan-kesan yang boleh berlaku disebabkan sumbang mahram ini adalah individu akan mengalami kemurungan dan rasa terasing daripada keluarga. Kesan terhadap keluarga pula berlakunya penceraian antara ibu bapa dan runtuhnya sesebuah institusi keluarga. Selain itu, masyarakat akan berpecah belah dan mundur serta dipandang hina. Setiap masalah pasti ada penyelesaiannya. Antara langkah mengatasi sumbang mahram adalah memantapkan keimanan dalam diri setiap individu Muslim. Dengan pegangan agama yang kuat, seseorang individu itu tahu yang mana halal dan haram, begitu juga baik dan buruk. Seterusnya, menjaga hubungan antara lelaki dan perempuan seperti mana yang ditetapkan oleh batasan agama agar tidak terdorong nafsu syahwat. Kesimpulannya, sumbang mahram merupakan petanda penyakit masyarakat yang semakin rapuh akhlaknya. Hal ini berpunca daripada kehidupan yang menyimpang daripada pegangan agama yang sebenar. Oleh itu, marilah kita bersama-sama berganding bahu dalam memikul tanggungjawab ini dengan memantapkan lagi keimanan dalam diri dengan ilmu agama dan mencegah perbuatan ini daripada berleluasa. Merah menyala si buah ceri, sungguh cantik berseri-seri. Terima kasih ucapan diberi kerana sudi mendengari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurhalwa binti Muhammad Zawawi. Saya berumur 19 tahun dan dilahirkan pada 16 Januari 2002. Saya merupakan anak yang kedua daripada 7 orang adik-beradik. Saya berasal dari Pengkalan Kubur Tumpat, Kelantan dan kini meneruskan pengajian di Kolej Matrikulasi Kelantan di bawah program sistem 2 semester selepas tamat pengajian di Sekolah Menengah Kebangsaan Tumpat. Pencapaian yang saya kecapi ialah saya pernah menjadi pengawas buku teks iaitu Ketua Biro Pengurusan Fail. Saya juga pernah menyertai kem jati diri dan program Minggu Sains dan Matematik. Saya ingin memohon beasiswa MARA iaitu Majlis Amanah Rakyat. Saya ingin memohon beasiswa ini kerana ingin meringankan beban keluarga dan dapat menampung kos sara hidup. Saya berjanji akan melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh tanggungjawab dan akan sentiasa amanah. Berbalik kepada isu semasa yang saya dapati ialah bahanan merokok terhadap masyarakat sekeliling. Tabiat merokok kini telah menjadi sebati dalam kalangan masyarakat. Tabiat ini telah menular ke seluruh lapisan masyarakat khususnya golongan remaja dan terutamanya pelajar. Salah satu faktor dominan yang menyebabkan seseorang itu boleh terjebak dengan gejala merokok ialah terpengaruh dengan rakan sebaya. Hal ini kerana ramai terpengaruh dengan ajakan kawan untuk mencuba merokok. Mereka bermula dengan suka-suka dan akhirnya menjadi ketagih. Lazimnya mereka mencuba sekali meskipun ada yang terpatut-patut menghidup asap rokok, namun mereka tidak akan berhenti dengan hembusan asap rokok yang pertama. Selain itu, kekeliruan identiti remaja mendorong mereka terlibat dengan tabiat merokok. Hal ini kerana mereka hendak menonjolkan diri dengan identiti tertentu untuk dikenali oleh ramai orang, walaupun ianya satu perlakuan yang agak dipandang rendah oleh masyarakat sekeliling. Dengan menghisap rokok, mereka akan kelihatan lebih bergaya dan berstatus. Kesan-kesan ini adalah menyebabkan ketagihan. Di dalam rokok mengandungi tembakau. Tembakau pula mengandungi bahan penyebab ketagihan yang dipanggil nikotin serta bahan psikokimia yang mempengaruhi sistem saraf dan mental seseorang. Di samping itu, ia akan mencetuskan masalah disiplin. Para pelajar yang menghisap rokok akan menjadi liar dan kerap ponting sekolah kerana ketagih terhadap rokok. Mereka akan bergelumang dengan tabiat buruk seperti mencuri untuk menampung belanja membeli rokok. Kesimpulannya, hal ini wajar ditangani dengan segera kerana mereka yang terlibat dalam tabiat merokok mungkin akan turut terlibat dalam gejala sosial yang tidak sihat seperti penagihan dadah dan menghidupkan. Semua pihak perlulah bersikap bagai au dengan tebing untuk bekerjasama membanteras gejala merokok dalam kalangan anak-anak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Siti Ernia Tasha binti Mariamin. Saya dilahirkan pada 22 November 2002 di Hospital USM Kubang Kerian. Saya merupakan anak bongsu daripada 7 orang adik-beradik dan berasal pada Bacuk, Kelantan. Saya merupakan bekas pelajar MRSM Pengkalan Cepat dan kini melanjutkan pelajaran di Kolej Matrikulasi Kelantan sebagai pelajar modul Sains Modul 1 Sistem 2 semester. Pencapaian yang saya kecapi ialah menjadi Bendahari Majlis Perwakilan Homeroom. Saya juga menyertai Majlis Convocation Homeroom MRSM se-Malaysia dan mendapat tempat keempat dalam pertandingan jurnal terbaik. Saya mendapat keputusan sebanyak 4A, 3B, 1C dalam sijil pelajaran Malaysia. Beasiswa yang dipohon ialah Majlis Amanah Rakyat iaitu MARA. Antara sebab-sebab saya memohon beasiswa ini adalah kerana untuk menampung kewangan dan meringankan beban keluarga. Sekiranya pihak beasiswa memilih saya akan sentiasa komited dalam urusan pembelajaran. Tajuk yang akan saya bincangkan ialah kerosakan jalan raya. Sudah diketahui umum bahawa salah satu punca kemalangan jalan raya adalah disebabkan jalan yang rosak. Hal ini kerana jalan raya dijadikan jaringan perhubungan yang terpenting supaya aktiviti harian berjalan dengan lancar. Jadi, keadaan jalan raya yang baik perlu dititik beratkan agar keselesaan pengguna jalan raya tetap terjamin. Tanpa membuang masa, kerosakan jalan raya terbahagi kepada 5 jenis iaitu retak, lekukan, lelubang, pengikisan dan kegagalan tambakan. Pertama, retak berpunca daripada tekanan yang disalurkan oleh beban ganda, perubahan suhu dalam lapisan jalan dan kandungan lembapan yang berlebihan. Pelbagai jenis retakan yang terhasil iaitu retak memanjang, retak pinggir, retak blok dan banyak lagi. Yang kedua, faktor berlakunya lekukan ialah kerja-kerja pembinaan jalan yang kurang baik dan beban daripada roda kenderaan yang dikenakan ke atas jalan. Biasanya, kenderaan lebih muatan yang menyebabkan jalan raya menjadi berlekuk akibat daripada cengkaman yang lebih kuat dikenakan pada jalan tersebut apabila menaiki bukit. Hal ini disebabkan oleh setiap jalan yang dibina mengambil kira had berat yang mampu ditampung oleh sesebuah kenderaan. Kesan lekukan kepada pengguna jalan raya ialah akan menyebabkan ketidakselesaan kepada pemanduan dan air yang bertakung akan melemahkan turapan serta membawa kepada kerosakan yang lebih besar. Ketiga, lelubang. Lelubang berpunca daripada kehilangan lapisan haus dan pengikat kerana beban daripada lalu lintas akan memecahkan turapan lalu membenarkan air memasuki turapan dan mempercepatkan proses penyepaian. Yang keempat, faktor berlakunya pengikisan ialah daripada kandungan debu yang berlebihan menyebabkan bitumen lebih banyak menyertai debu daripada agregat dan proses pemadatan lapisan permukaan asfalt yang tidak sempurna. Terakhir sekali, kegagalan tambakan akan mengakibatkan tambakan condong, tanah terangkat pada sisi jalan dan permukaan jalan tidak rata yang akan membahayakan pengguna jalan raya. Kesimpulannya, sebagai pengguna jalan raya yang bijak, kita mestilah sentiasa berhemah dalam mematuhi peraturan ketika di jalan raya agar keselamatan sentiasa terjamin. Bak kata pepatah, sediakan payung sebelum hujan.